Hai, Assalamualaikum. Selamat datang bersama sedang menyaksikan pentaksiran sumatif di Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi, yang merupakan satu bentuk ujian untuk menilai prestasi murid-murid di sekolah. Dan untuk itu, Irfan akan bawakan seorang tetamu yang banyak pengalamannya. Kita saksikan dulu profil tetamu kita. Baik, sekarang ini saya ingin memperkenalkan kita punya jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Azana Mashuri dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan terima kasih Cikgu kerana bersama Irfan untuk hari ini. Kita bawakan seorang tetamu yang cukup istimewa, Irfan katakan tadi, iaitu Puan Rozita Adnan, iaitu penolong pengarah unit kemanusiaan Sektor Pembinaan Instrumen Akademik Lembaga Periksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Sihat Puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita bawakan Puan khas untuk hari ini dalam rancangan pentaksiran sumatif. Jadi, tanpa memiliki masa lagi, apa kata Puan? Kita mulakan. Terima kasih Irfan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid, guru-guru dan ibu bapa sekalian. Hari ini saya akan membincangkan berkaitan dengan format baharu ujian akhir sesi akademik mulai 2022, di mana dia berkaitan dengan mata pelajaran geografi untuk peringkat menengah rendah. Kalau kita lihat di sini, ini ialah subjek-subjek mata pelajaran yang akan dinilai di peringkat menengah rendah. Salah satunya ialah geografi, iaitu dengan kod mata pelajaran 23. Okay. Kemudiannya matlamat mata pelajaran ini, mata pelajaran geografi ini, di mana KSSM Geografi bermatlamat melahirkan insan bermaklumat geografi yang berupaya berinteraksi dengan persekitaran secara berhemah ke arah kelestarian alam dan juga kesejahteraan hidup. Okay. Seterusnya, kalau kita lihat di sini, ini adalah konstruk yang akan ditaksir untuk ujian yang akan ujian akhir sesi akademik. Okay. Di mana yang pertama ialah konstruk mengingat dan memahami. Di mana konstruk ini dia lebih untuk murid mengetahui dan mengenal pasti pengetahuan geografi yang melibatkan fakta, prinsip, fenomena, teori, proses serta nilai patriotisme dalam geografi fizikal, geografi manusia dan juga kemahiran geografi. Baik, itu untuk konstruk yang pertama iaitu mengingat dan memahami. Jadi Puan, yang kedua silakan. Okey Irfan, yang kedua ialah kemahiran mencipta, di mana dalam kemahiran mencipta ini murid akan menyatukan elemen untuk membentuk idea atau struktur yang baharu serta memberi pendapat secara kritis dan kreatif tentang isu semasa berkaitan dengan isu alam sekitar. Okay. Seterusnya Irfan, kalau kita lihat di sini, kemahiran yang ketiga adalah kemahiran menilai, ya, di mana kebolehan murid membuat pertimbangan sewajarnya dengan menggunakan kaedah dan kriteria yang telah ditetapkan untuk menentukan kesesuaian, ya, ketepatan, kecekapan, keberkesanan tentang nilai, makna, pendapat dan juga penyelesaian. Ya, Irfan. Okey, seterusnya kalau kita lihat di sini ialah kemahiran mengaplikasikan. Ya, kemahiran ini ialah melihat kebolehan murid menggunakan fakta, konsep, prinsip, fenomena, teori dan proses dalam mata pelajaran geografi dalam situasi sebenar secara kualitatif ataupun kuantitatif, ya. Okey, yang terakhir Irfan, di mana kemahiran yang terakhir ialah menganalisis, iaitu melihat murid boleh mencerahkankan mengumpul maklumat geografi kepada elemen ataupun bahagian-bahagian yang sehingga membentuk satu pertalian antara elemen yang membina set komunikasi yang dapat dilihat dengan lebih jelas. Okay. Seterusnya, ini ialah format pentaksiran. Ya, format pentaksiran, di mana format pentaksiran ini ialah jenis ujiannya ialah ujian bertulis. Ya, tempoh ujian ialah selama 2 jam, iaitu 120 minit. Kalau kita lihat di sini, jenis item
ada dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, B dan C, di mana jenis item yang pertama untuk bahagian A ialah objektif, iaitu aneka pilihan, iaitu adanya jawapan A, B, C dan D. Manakala untuk bahagian yang kedua B, iaitu subjektif respon terhad, terdapat satu soalan berkaitan dengan kemahiran, iaitu penggunaan topografi. Dan yang kedua ialah 2 soalan daripada geografi fizikal, geografi manusia, geografi kawasan dan juga isu dan pengurusan alam sekitar. Manakala untuk bagi bahagian yang ke C, untuk jenis item yang akan dikemukakan nanti ialah berkaitan dengan subjek respon terbuka, iaitu AC. Ya. Di mana AC ialah soalan juga sama juga daripada geografi fizikal, geografi manusia, geografi kawasan dan juga isu dan pengurusan alam sekitar. Okey. Kita lihat di sini Ifan ialah bilangan soalan yang akan diuji. Untuk bahagian A terdapat 20 item objektif, iaitu aneka pilihan. Murid-murid kena jawab. Semua kena jawab. Semua soalan. Ya, semua soalan kena jawab. Manakala untuk bahagian B pula, item ialah 3 item yang disediakan. Okay. Ya, jawab semua juga soalan, di mana markah yang diberikan ialah 40 markah, Ifan. 40 markah. Ya. Okey, untuk bahagian yang terakhir ialah C, terdapat 4 soalan yang disediakan, iaitu 4 item. Murid perlu pilih 2 item sahaja, iaitu markah dia ialah 20 markah. Dan yang terakhir, kaedah penskoran kalau kita lihat di sini berdasarkan dikotomus, iaitu pilihan antara benar atau tidak. 4 soalan, maksudnya ada jawapan A, B, C, D. Satu je jawapan yang betul daripada 3 yang tadi itu. Okey, untuk yang analitik pula, ia lebih kepada untuk murid menerangkan, menjelaskan atau mentafsir sesuatu perkara yang dikehendaki berdasarkan pada soalan bahagian B dan C. Baik Puan, terima kasih atas penerangan di segmen yang pertama tadi berkenaan dengan pengenalan kepada format pentaksiran geografi untuk mendengar rendah. Jadi jom kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Inilah dia pentaksiran sumatif Didik TV KPM. Masih bersama dengan Puan Rozita di sini. Dan untuk kali ini kita akan membincangkan topik yang seterusnya berkenaan dengan soalan bahagian A untuk pentaksiran bagi geografi menengah rendah. Jadi jom Puan, kita mulakan. Okey Ifan, jom. Silakan Puan. Di sini ialah untuk bahagian A, item, iaitu 20 soalan aneka pilihan yang tadi telah saya terangkan. Okey, yang pertama mesti ada item. Kenapa item ini perlu dibuat? Ialah kerana adalah merupakan alat untuk mendapatkan respon daripada pelajar, ya, daripada murid. Okey, item terdiri daripada stimulus, tugasan, arahan dan skema penskoran. Okey, item objektif ini ialah item yang menyediakan senarai pilihan respon, ya. Oleh itu, item ini mampu memberi maklum balas segera apabila ditaksir berdasarkan konstruk yang digunakan. Ya. Okey, konstruk-konstruk tersebut ialah pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan intelektual. Ya. Dan seterusnya, kelebihan item objektif ini, ia mampu meliputi skop yang luas. Ya. Skop yang lebih luas, di mana penggunaan masa yang cekap dan penskoran dapat dijalankan dengan lebih cepat. Ya. Okey, manakala kelemahan item objektif adalah wujudnya unsur meneka. Sebab kita tahu soalan yang berbentuk objektif ni pelajar suka meneka, ya. Saya setuju, Puan. Betul, ya? Saya dulu pun ada pengalaman bila kita tidak tahu sesuatu perkara, kita akan cuba meneka. Tapi salah sebenarnya Puan, ya? Ya, betul. Tak boleh meneka. Sebab kita meneka. dah belajar kan dalam proses pembelajaran, cikgu telah terangkan apa topik-topik yang sesuai dan dia penerangan itu soal berdasarkan kurikulum sedia ada dan kita terjemahkan dalam bentuk soalan. Baik, Puan. Ya? Okey, kemudiannya selalunya calon tidak boleh mengemukakan idea sendiri, ya. Okey, seterusnya yang terakhir ialah skop kaedah penskoran bagi item objektif ini ialah senarai semak. Dia mesti ada senarai semak. Dia berbentuk dikotomus yang tadi saya dah terangkan, ya Ifan. Lepas tu markah untuk jawapan betul dan tiada markah bagi jawapan yang salah. Ya, maksudnya itu dikotomus. Satu je jawapan yang betul. Baik. Dan markah akan diberikan kepada jawapan yang betul sahaja. Ya, betul Ifan. Okey.
Seterusnya, ini ialah contoh item untuk bahagian A, di mana ini ialah yang tadi saya sebutkan, iaitu adjektif aneka pilihan. Okey. Bahagian A kita dah terangkan tadi, mesti jawab semua soalan. Ya. Contoh soalan ini, apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat hulu sungai? Okey, Ifan, cikgu nak tanya, saya nak tanya. Okey, silakan Puan. Ifan boleh jawab tak? Apakah jawapan bagi soalan yang pertama ni? Ini ialah aras rendah, Ifan. Aras rendah, Ya. Okey, Ifan akan cuba jawab, Puan. Jadi soalannya, apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat hulu sungai? Ya. Okey, hulu sungai ni di atas, Puan? Ya, atas. Atas. Tadi kalau turun... Air terjun, Puan? Ya, tepat, Ifan. Okey, Bijak. terima kasih. Bijak, Baik. Ifan. Jadi, Puan, kalau Ya. misalnya Ifan jawab salah, mungkin Ifan jawab lurah you, maka tidak akan diberikan, betul? Ya, markah tidak akan diberikan. Jawapan yang betul adalah air terjun. Air So, terjun. markah akan diberikan pada jawapan yang tepat dan saja. betul. Ya? Okey. Kemudian ini contoh item yang seterusnya. Contoh item ini ada kenyataan yang diberikan, ya, iaitu ke tengah jengka. Ya. Kalau kita lihat apakah faktor utama kawasan berikut yang menjadi tumpuan penduduk di kawasan ke tengah jengka dan jengka. Ya. Okey. Kalau kita tengok jawapan dia semuanya A, B, C, D. Macam yang saya cakap tadi, ya, Ifan. Okey, pertanian, perkilangan, perindustrian dan pelombongan. Okey, just nak uji lagi pada Ifan. Uji lagi sekali, Puan. Okey. Saya cuba. Okey. Kalau ada, maksudnya ada stimulus rangsangan. Ini rangsangan, ya, dimaklumkan sebagai rangsangan. Di mana ada lokasi yang menentukan apakah kawasan yang sesuai untuk dilaksanakan di kawasan tersebut. Jadi sebelum saya menjawab soalan itu, saya akan melihat dulu kepada informasi yang telah diberikan, Ya, iaitu ada ke tengah dan jengka. Kalau kita lihat jengka di Pahang dan kawasan Felda, tak silap saya. Ya, betul. Dan ini adalah jawapannya A, pertanian, Puan. Ya, tepat, Irfan. Bijak. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Seterusnya ini ialah contoh item stimulus, tapi menggunakan peta. Peta, okey. Peta Semenanjung Malaysia. Okey. Ini adalah bentuk-bentuk soalan lah, bentuk-bentuk item yang dilaksanakan, yang akan dikemukakan dalam untuk ujian sesi akhir akademik. Baik. Okey. Ini ialah peta Semenanjung Malaysia. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan pelancongan di kawasan X? Okey, ini ada jawapan yang sama juga, Ifan. Okey, kalau Ifan lihat ni di negeri, kalau di sini di negeri Pahang. Pahang, betul. Okey, dia bersepadan dengan Kelantan dan Terengganu. Okey, rasanya apakah aktiviti kegiatan pelancongan yang dilaksanakan di kawasan X tu? Okey, kalau Pahang, ya, Puan, saya rasa jawapannya adalah C, Puan. Tanaman hawa sedara. Salah. Oh, salah. Okey. Saya cuba lagi sekali, Puan. Okey, boleh, Saya Ifan. cuba, okey. Mungkin D, darjah ketersampaian tinggi. Tidak, Ifan. Tidak juga. Okey, nampaknya Ifan gagal di sini. Tadi itu mengapa? Puan akan terangkan kenapa Ifan salah. Silakan, Puan. Okey, Ifan, sebab di kawasan ini kita tahu berdekatan dengan kawasan taman negara. Bila kawasan taman negara, maka jawapan yang sesuai ialah kepelbagaian biologi. Okey. Jadi murid, Puan, perlu melihat dulu peta itu dan mengetahui di manakah lokasi tersebut dan baru boleh melihat yang mana satu jawapan yang betul. Ya, betul. Tepat, Ifan. Okey, dah bijak dah sekarang, Ifan. Terima kasih, Puan, sebab Puan ajar Ifan kat sini lah. Terima kasih sama-sama, Ifan. Okey, Puan. Terima kasih atas penerangan di segmen ini. Dah jelas bagaimana untuk kita melihat kepada soalan-soalan di bahagian A untuk geografi menengah rendah. Jadi, jom kita berhenti dulu. Berehat seketika selepas ini dalam TV KPM. Bersama kami dalam pentaksiran sumatif di Didik TV KPM, informasi bersama dengan Puan Norzita di sini. Dan untuk segmen kali ini kita akan membincangkan pula berkaitan dengan bahagian B dan bahagian C untuk pentaksiran bagi geografi menengah rendah. Jadi Puan, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan bahagian B dulu. Jom, Ifan. Silakan. Okey, untuk bahagian B, terdapat 3 soalan respon terhad, itu jawab semua soalan, di mana ini perkara yang sama juga, iaitu item mestilah terdiri daripada stimulus, tugasan, arahan dan skema penskorannya. Okey, untuk item respon terhad ni, dia menguji calon dengan skop tugasan item dan peruntukan markah yang dihadkan. Ya. Okey, contoh biasa ditaksir dengan respon berbentuk satu frasa atau satu perenggan. Ya, Ifan?
Okey, untuk seterusnya, item ini boleh mempamerkan kedalaman pengetahuan dan kemahiran calon ya yang lebih tinggi seperti kemahiran aplikasi ataupun menyelesaikan masalah. Ini soalan lebih berbentuk menyelesaikan masalah dan aplikasi ya Ifan. Okey, seterusnya kalau kita lihat di sini, ini ialah contoh item untuk bahagian B, iaitu subjektif respon terhad. Murid perlu menjawab semua soalan yang diberikan. Ya. Okey, untuk soalan yang pertama, soalan satu ini berdasarkan pada peta topografi yang diberi, yang akan dibekalkan, yang disediakan, ya, di mana kaji peta ini dengan teliti sebelum menjawab soalan. So, Ifan, murid-murid perlu mengkaji dulu peta topografi sebelum mereka menjawab soalan yang diberikan. Ya. Okey, soalan yang pertama selalunya soalan yang aras rendah. Dia berkaitan dengan ketinggian Bukit Mayang dalam peta topografi tersebut. Ya. Okey, kemudiannya markah yang diperuntukkan ialah 1 markah saja. Okey, untuk soalan 1B, nyatakan rujukan grade 6. Sebab kalau kita tahu kat sini, rujukan grade ada 4 dan 6. Ya, murid-murid dah belajar ya, rujukan grade 4 dan 6. So, rujukan grade ini berkaitan dengan ketinggian stesen trigonometri Bukit Mayang. Ya. Okey, untuk soalan yang ke-1C pula, berapakah bearing Bukit Mayang? Ini juga telah murid telah belajar ya, di sekolah. Dan simpang 4 Jalan Raya dengan rujukan grid yang diberikan ya. Sebab kita akan tanya tempat lokasi tersebut dan juga rujukan grid supaya murid senang untuk melihat dan menjawab soalan tersebut. Baik, Puan. Kalau kita lihat tadi untuk soalan 1A adalah soalan yang beraras rendah, ya, itu satu markah. Dan bagaimana pula dengan soalan B dan C, Puan? Adakah aras sederhana atau bagaimana? Okey, kalau kita lihat kat sini, kalau kita tengok daripada jumlah markah yang diberi, selalunya ini adalah peringkat aras sederhana. Sederhana. Ya. Okey, seterusnya, ini adalah contoh item untuk yang bahagian B juga, tapi semula sedia kita beri gambar. Ya, gambar berkaitan dengan bumi yang telah direntas. Ada keratan rentas di situ. Ya. Rajah di bawah ini menunjukkan struktur bumi P, Q, R dan S. Okey, soalan dia ialah murid yang pertama A ni, ya, 2A ni, murid perlu nyatakan lapisan bumi bertanda P, Q, R, S dan rajah yang diberi. Dalam rajah yang diberi itu. So, P, Q, R, S ni, kenapa 4 markah? Kerana jawapan dia ialah 4 ya. Maksudnya 1 markah untuk setiap satu jawapan? Ya, setiap satu jawapan. Sebab kita P, Q, R, S. Ya. Okey. Seterusnya untuk lapisan bumi bertanda P ini, ya, dia lebih kepada menunjukkan bahawa murid perlu melihat P ini. Ya. Okey, soalan dia yang bertanda P ini mempunyai 2 lapisan. Namakan lapisan tersebut. Okey, so kenapa 2 markah? Sebab jawapan yang diberi juga 2. Ya. Okey, seterusnya jelaskan ciri-ciri biosfera. So, ini ialah di peringkat yang tadi dalam keratan rentas tu ya, dalam keratan tadi tu. So, yang ini pula ialah terangkan yang terakhir, soalan terakhir, terangkan kepentingan litosfera kepada manusia. Okey, ini markah di 2 juga. Ya. Seterusnya, Ifan, kita lihat kepada contoh item yang berkaitan dengan foto. Ya, kita ambil foto, walaupun dia hitam putih. Ya. Okay, foto di bawah menunjukkan sisa domestik di Malaysia. Yeah. Okay, ini ialah soalan yang akan ditanya. Soalan-soalan yang ditanyakan selalunya kita jelaskan, nyatakan. Kalau kita lihat di sini, nyatakan markah selalunya 1 markah. 1 markah. So, kita nyatakan saja. Tapi kalau soalan yang lebih kepada menjelaskan 2 sifat, maka dia lebih sikit. Maknanya 2 markah lah, sebab markah. Ada 2 item yang patut diberikan oleh murid-murid. Baik, terima kasih betul, Puan atas pandangan di bahagian B. Jom kita lihat pula bahagian C. Okey, baik. Silakan, Puan. Bahagian C, itu dia. Okey, bahagian C. Ini ialah bahagian C, juga terdapat 4 soalan respon terbuka. Pilih 2 saja, Ifan. 2 saja soalan. Okey, markah yang diberikan ialah 20 markah. Okey, item respon terbuka ni lebih bersifat pada polikotomus, iaitu calon bebas merancang idea, ya, membina hujah, mengorganisasikan idea dan sebagainya. Item ini akan membolehkan calon mempamerkan proses pemikiran kritis dan kreatif
Ini soalan yang menguji pelajar secara kritis dan kreatif. Ya. Item ini sesuai untuk mengukur kombinasi konstruk. Ya. Tadi kita ada 5 konstruk tadi kan. Okey, ini kombinasi kepada semua konstruk untuk ditanya dalam soalan bahagian C. Seperti menginterpretasikan, menyelesaikan masalah dan juga membuat keputusan. Ya. Okey, kemudiannya kaedah penskoran ini lebih bersifat analitik, iaitu dia lebih kepada untuk respon calon yang bersifat polycotomous. Ini tadi yang saya sebut ni polycotomous ni. Maksudnya jawapan boleh diberi dalam pelbagai bentuk dan okey, peraturan pemarkahan iaitu peraturan penskoran tu akan disediakan dan bersifat terperinci dan jelas. Ya. Okey. Seterusnya ini ialah contoh item bahagian C. Okey, kalau kita lihat kat sini, ini ialah contoh item dia. Mengapakah negeri-negeri di pantai barat semenanjung Malaysia mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi? Okey, 4 markah. Kenapa 4 markah? Dia 4 markah disebabkan oleh item itu pelajar perlu merancang idea, membina hujah ya. Jadi markah dia lebih banyak. Lebih banyak ya. Okey. Kemudian cadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kepadatan penduduk di sesuatu kawasan di Malaysia. Okey, ini juga markahnya tinggi banyak disebabkan tadi pelajar perlu menghujah dan memberikan alasan-alasan yang konkret. Ya. Baik Puan, untuk soalan macam ni ada 6 markah. Soalannya berkaitan dengan langkah-langkah. Jadi berapa langkah dan orang yang perlu diberikan Puan? Okey, langkah ini bukan sepatutnya lah. Langkah ini lebih kepada ilmu yang diperoleh murid. Kalau kita tengok pada markah tersebut ya, 6 markah, kita boleh bagi 3 minimum lah langkah dengan hujah-hujah yang disertakan. Baik Puan. Okey. Baik, itulah dia penerangan oleh Puan Rozita berkenaan dengan contoh-contoh soalan bagi bahagian B dan bahagian C. Dan sekarang ini masanya untuk Ifan dapatkan rumusan daripada beliau. Silakan Puan. Okey, apa yang kita faham di sini ya, murid-murid, guru-guru dan ibu bapa sekalian ya. Untuk ujian akhir sesi akademik ini, dia lebih kepada pemeriksaan yang dilakukan di sekolah. Di sekolah. Ya, di sekolah ya. Okey, item-item tersebut ya, soalan-soalan dibina oleh lembaga peperiksaan bersama dengan panel-panel yang telah diiktiraf, yang telah diberi kursus realisasi item untuk menghasilkan item yang berkaitan dengan ujian akhir sesi akademik ya. Di mana soalan-soalan yang dikemukakan ini lebih bersifat yang terdapat ABC tadi lah. ABC tadi tu, bersifat ABC tadi itulah. Saya harap dengan penerangan ini guru, murid-murid dan ibu bapa jelas dan faham tentang pentaksiran yang akan dilaksanakan oleh lembaga peperiksaan tidak lama lagi. Baik Puan, insya-Allah kita doakan sama-sama agar pentaksiran sumatif yang akan diberikan kepada murid untuk mata pelajaran geografi ini berjalan dengan lancar, insya-Allah. Baik Puan, kalau ada rezeki kita berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum, salam sejahtera hanya di TV KPM.